Salam sejahtera diucapkan kepada semua para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan dua buah kisah yang datangnya daripada Rashid Salim. Kisah yang pertama ini bertajuk Misteri Dijemput Bunian. Aku ternampak Lela ketika aku keluar dari farmasi hospital. Aku pun memanggilnya. Lela. Dia menoleh dan memaku langkah. Dia senyum. Kenapa datang hospital ni? Soalku. Hari ni aku ada appointment dengan pakar. Tapi lambat lagi aku punya giliran. Tu yang aku keluar kejap nak ke kafe. Haus pula, katanya. Aku sengih je. Boleh gerak sekali ke? Aku pun nak ke kafe juga ni. Sure. Dan kau pula buat apa dekat sini? Soalnya Lela. Aku pun beritahu yang aku sambung ubat. Dia angguk-angguk. Lela ni kawan aku, tapi dia ni sakit. Cuma sakit dia ni akan ulang-ulang cakap benda sama. Ni pun boleh tahan juga ni. Tapi kalau tak makan ubat, makin menjadi-jadi mengarutnya. Kau buat apa kat sini? Soal Lela. Kan dah kata, dia akan tanya lagi. Padahal baru je aku jawab. Aku kasih tahu lagi yang aku datang sambung ubat. Ubat apa? Soalnya lagi. Tak payahlah tahu. Aku malu nak cakap. Jadi aku rahsiakan. Kami berdua pun tiba di kafe. Sedang duduk-duduk minum, Lela tanya aku sesuatu. Kau nampak pucat. Kenapa Aku lesu kot, kurang tidur. Aku pun beritahu dia masa aku keluar dengan Abang Jamil malam tadi. Sebenarnya, aku dah mula rasa tak sedap badan. Cuaca dingin, hujan renyai-renyai. Jadi punca jugalah kan. Demam? Tak rasa demam, tapi macam letih. Balik pukul 2 pagi kan. Keluar dengan Abang Jamil sampai lewat malam. Korang buat apa? Lela sedut sirap limau. Aku pun cakaplah yang Abang Jamil bawa aku ke rumah terbiar malam tadi sambil bercerita kisah seram. Kau memang suka dengar kisah seram ke? Jaga-jaga, Syed. Kalau tubuh kau lemah, nanti jadi macam aku, ucapnya. Maksud kau? Aku ingin tahu. Dia pun bercerita. Menurut Lela, sebelum dia jatuh sakit, dia begitu taksub dengan siri-siri cerita hantu. Kiranya dia ni berani. Masa di asrama college ni dulu, dia ni seorang perempuan yang bukan penakut. Pada waktu senja, dia didatangi seorang perempuan lebih kurang sebaya yang muncul secara tiba-tiba di muka pintu bilik. Ketika itu, dia sedang siapkan assignment. Perempuan tu minta tolong selamatkan kawannya. Lalu tanpa mencurigai apa-apa, dia pun ikut sehingga ke satu tempat yang dia sendiri pun tak tahu. Perempuan tu hilang dari pandangan. Tempat tu pula berkabus. Kemudian muncul seorang lelaki tampan sambil menghulurkan tangan mahu mengiringinya berjalan. Tetapi dia tak sambut. Tiba-tiba pandangan lelaki tu berubah. Matanya membulat besar, macam nak terjegil keluar. Jantung Lela berdegup kencang. Duk 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 duk. Dia tak tahu nak buat apa. Dia cuba keluar dari situ, tapi tak jumpa arah jalan yang mana. Sejak dia hilang selama 3 hari, amat merisaukan pihak kolej. Sedangkan dia cakap hanya sekejap aja dia berada di situ, kemudian perempuan yang sama muncul bawa dia ke pintu keluar. Selepas peristiwa tu, dia selalu bermimpi makhluk buruk menjelma. Setiap malam, dia sering terdengar suara-suara halus sehingga dia gagal dalam exam dan terpaksa repeat paper. Semakin lama, semakin teruk sehingga meracau-racau. Dan sampailah dia dihadapkan dengan pakar psikitari. Katanya suara-suara tu sekarang kadang-kadang saja muncul jika dia telan makan ubat. Kini
dia hidup bersama penyakit yang bernama skizofrenia. Doktor ada beritahu dia, penyakit tu boleh sembuh cuma bergantung pada kekuatan seseorang itu melawannya. Aku pula takut kalau ada bisikan yang mendorong dia untuk bunuh diri. Hai, ya Allah, na'udzubillah. Minta dijauhkanlah. Dan aku rasa yang jemput dia tu adalah bunian. Sekian. Kisah yang kedua daripada Rashid Salim ini bertajuk Awas, Pocong di Hadapan. Tadi aku sibuk beli barang di supermarket. Barang bisnes cendol aku tu lah. Banyak juga duit habis. Maklumlah, barang semua makin mahal. Harga cendol aku macam tu lah juga. Hei, naik bingung aku dibuatnya. Macam mana aku nak maintain? Asyik menanggung beban. Hei, hairan aku. Barang-barang kalau dah naik, tak reti dah nak turun-turun. Aku sumbat barang aku dalam raga motosikal. Penuh sampai bertimbun. Tiba-tiba pakcik jual sate ikan tegur, "Kenapa tak bawa kereta? Barang dah penuh macam tu." Tegur Pak Salam. Dia memang selalu berniaga sate ikan dekat situ. Kira itu memang pot dia lah. Berniaga dengan motosikal je. Aku memang tabik spring dengan dia. Sate dia laku, keras dan sering mendapat tempahan. "Saya lebih suka bawa motor, Pak Salam. Angin malam best." Balasku, dan dia tersengih saja sambil bakar sate pelanggan. "Pak Salam, bakar saya sate RM5, sos pedas ya." Aku memesan sambil melangkah ke tempatnya. Aku baru perasan kaki dia berbalut. Lalu aku pun tanya, "Kenapa dengan kaki tu?" Jawabnya jatuh motosikal. Tak perasan tersadung kayu tepi semak dekat rumah dia. Lepas tu luka berdarah lah. Sebenarnya masa aku balik, aku ternampak pocong melintas, melompat-lompat. Tu yang aku terkejut sikit. Uish, terkejut sikit katanya. Kalau aku dah tak cukup tanah aku lari. Kat area rumah Pak Salam ada pocong ke? Tak pernah pula saya dengar. Aku mempersoalkannya. Aku tahu area rumah dia tu kawasan paya, kampung yang masih punya hutan. Ada semak. Nak ke rumah dia masuk lorong jalan yang tak berturap. Cerita pocong ni baru aku dengar dekat situ. Lah, kau tak pernah masuk ke sana? Mana nak tahu. Kadang-kadang je ada orang jumpa, termasuk akulah. Pak Salam balik-balik satenya supaya tak hangus. Ya je Pak Salam ni. Kau ingat aku saja-saja nak reka cerita? Pernah juga dia berdiri depan pintu tingkap rumah aku tu. Diam-diam perhati aku cucuk sate. Aku tak tahulah pocong tu datang dari mana dan dia nak apa. Pak Salam menggiling. "Nah, sate kau dah siap," katanya sambil hulurkan plastik berisi sate pesananku. Aku mencapainya. "Kenapa dia hintai Pak Salam pula?" soalku. Manalah aku tahu. Kalau benda tu boleh diajak berborak, tak apalah juga. Bolehlah aku tanya dia nak apa. Ini sekejap muncul, sekejap hilang. Berani betul Pak Salam berbicara macam tu. Aku yakin dia dah terbiasa terserempak dengan benda tu. Cuma pada malam tersebut, nasibnya tak menyebelahinya. Dia tercedera. "Okeylah Pak Salam, saya balik dululah." "Okey Syed, kalau tiba-tiba motor kau rasa berat tu, mungkin dia duduk menumpang dekat belakang kau," katanya. Ish, Pak Salam ni memang saja je kan. Aku pula yang diusiknya. Apalah. Sekian. Baiklah saudara, itulah dua kisah daripada Rashid Salim. Kita berjumpa pada esok malam dengan kisah-kisah yang lain. Bye-bye.